Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan Tuan Haji Jamaluddin bin Mat, Pengurusi Masjid Al-Muttaqin, Datuk Bahari ada di Malan, Datuk-datuk, tuan-tuan ahli-ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan hadirin dan ibu-ibu, ibu tak ada, bapa-bapa hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, kita bersama. Kita pun dah masuk dalam bulan haram, bulan Rejab. Hari ini 2 Rejab 1443 Hijrah. Jadi semoga Allah Ta'ala menggunakan kebaikan. Sebagian ulama berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga Allah memberkati kita dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bulan Rajab ni bulan haram, satu daripada 4 bulan haram, iaitu bulan Rajab, kemudian bulan Zulqaidah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Dan memang ada dinyatakan kelebihan atau fadilat bulan haram. Antaranya secara umum disebut bahawa bulan haram ni beramal padanya akan mendapat pahala yang lebih, dan bahkan melakukan dosa padanya akan mendapat dosa yang lebih. Kerana disebut haram itu, bulan haram. Ada orang salah faham, dia ingat, Ustaz, kenapa kita pergi Mekah tu disebut tanah haram? Tanah tu kenapa disebut tanah haram? Sebab dia duk bayar haram ni macam babi, arak, apa lagi, judi. Jadi kenapa Mekah tu disebut juga dengan tanah haram? Jadi kembali kepada asal makna haram itu adalah larangan. Jadi disebut tanah haram tu maksudnya tanah larangan. Bila sebut bulan haram itu maknanya bulan larangan. Antara yang dilarang dalam bulan haram ni adalah larangan berperang. Ini antaranya lah. Pada zaman dahulu, orang Arab Jahiliyah ni dia tak kira masa, maka bulan haram ni menjadi bulan yang dilarang untuk berperang. Antaranya lah. Selain kalau kita pergi tanah haram sebagai contohnya, dia ada pantang-pantang larang yang kita kena jaga ketika berada di tanah haram. Baik. Hari ini saya nak bincang sikit berkenaan dengan tajuk Tazkiyatun Nafs, atau disebut pembersihan, tajuk pembersihan jiwa, pembersihan hati. Kerana ini peringatan bersamalah saya dengan tuan-tuan. Ada disebut kalam Syekh Zarruq, pengarang kitab Qawaidut Tasawuf. Beliau menyebut man tasawwafa walam tafaqqaha faqad tazandaqa, wa man tafaqqaha walam tasawwafa faqad tafassaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Maknanya barang siapa yang bertasawuf, barang siapa yang berbincang tentang sufi, tasawuf, dengan meninggalkan syariat, meninggalkan fiqh atau syariat, meninggalkan hukum hakam, kerana kononnya hakikat dan sebagainya,
kata Syekh Zarruq, faqad tazandaqa, maka dia jadi orang zindik. Zindik ni golongan yang sesat. Bahkan ada sebahagian ulama kata sesat yang menyebabkan kafir. Zindik. Maknanya orang yang mengaku-ngaku tasawuf, dalam masa yang sama meninggalkan fiqh, maka dia jadi zindik. Ini contohlah orang yang konon-konon mengaku hakikat, mengenal Allah Ta'ala lah begitu gini kononnya, tapi tak payah semayang. Kerana kata dia, orang semayang masuk neraka. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka neraka wailah orang yang menunaikan solat dalam keadaan solat mereka lalai. Jadi dia kata orang yang tak mengenal Allah, dia kata solat dalam keadaan lalai dan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sebab itu dia kata dia tak solat sebab belum capai tahap khusyuk, atau tak sampai lagi tahap boleh meninggalkan lalai itu, dia kata. Jadi dia tak payah sembahyang. Ini contohlah, contoh golongan yang mengarut, menggunakan agama sebagai dalil untuk dia melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Sebab tu ramai ulama kata apa, orang yang begini, atau disebut sebagai ulama sebagai golongan yang melakukan bid'ah dalam agama, iaitu mencampurkan benda yang luar pada agama ke dalam agama, lebih buruk, lebih teruk daripada orang yang melakukan maksiat. Kenapa? Kerana orang melakukan maksiat, dia buat maksiat dalam keadaan dia tahu benda tu larangan Allah Ta'ala, dalam keadaan dia rasa benda tu salah dan dia ada keinginan nak bertaubat. Ada yang cepat-cepat bertaubat, ada yang tangguh taubat, tapi dia tahu benda tu salah. Mencuri, merampak, berjudi, dia tahu benda tu salah. Tapi orang yang macam tadi ni, dia tak solat, dia tak apa, dia buat dalam keadaan dia rasa benda tu betul. Dia meninggalkan solat dalam keadaan dia rasa benda tu betul. Bahkan dia menyalahkan pula orang solat, dia kata orang solat pun masuk neraka. Kita guna kaedah kias. Kias ni ada 3 peringkat. Kias lebih tinggi, kias sama, kias lebih rendah. Jadi kita kata kias, kalau orang solat pun masuk neraka, tak solat lagi teruk. Itu jawab kita pakai akal gitu je lah. Senang ya. Kita kata kalau orang solat pun masuk neraka, tak solat lagi teruk. Kan? Ibarat apa? Ibarat orang kata, aku tengok orang roja pun miskin juga. Kan? Tu aku malas nak kerja tu, dia kata. Aku tengok dia kerja kuat, kerja tapi miskin. Malaslah kerja. Jadi kita jawab macam tu juga. Kalau orang kerja pun boleh miskin, orang tak kerja lagi miskin. Ya. Yalah, walaupun hakikatnya kehidupan dunia tak gitu, tapi kita terpaksa guna logik akal lah, kita jawab dengan orang begini. Baik. Kemudian kata Syekh Zarruq, barang siapa pula dia tumpukan pada fiqh aja, wajib, sunat, halal, haram, harus, makruh, sah, batal, tapi dia tidak membersihkan dirinya, maka dia jadi orang fasik. Dia tidak bertasawuf. Mana tasawuf ni apa makna dia tuan-tuan? Tasawuf maknanya tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi di situ Allah Ta'ala sebut apa? Allah sebut wa nafsin wa ma sawaha, dan nafs diri kita, atau sebahagian sebut jiwa ya, jiwa. Ini perbahasan ulama tasawuf atau ulama pun bincang. Pada diri kita ni ada berapa unsur? Ya, ada berapa unsur? Yang pertama jasad. Ini of course lah, diri kita ada jasad. Itu satu. Ya. Yang kedua ada apa? Yang kedua disebut ada nafs, ada jiwa. Maksudnya
diri kita yang batin, diri kita yang dalam. Diri kita yang dalam. Mana yang ini diri kita yang luar. Nafs ni diri kita yang dalam. Yang luar ni dia ada apa? Dia ada tangan, dia ada otak, dia ada mata, ada telinga, ada jantung. Itu diri kita yang luar. Diri kita yang dalam ada apa? Diri kita yang dalam ada apa? Ada qalb, ada hati. Hati yang kata qalb, hati dalaman. Lagi ada apa? Ada hawa nafs, hawa. Kan? Apa? Allah sebut waliman khafa maqama rabbi wa nahan nafsa anil hawa. Dan orang yang takut bertemu dengan Allah Taala, dia akan menahan dirinya daripada mengikut hawanya. Hawa ni dalaman yang mendesak kita pada mengajak kita melakukan kejahatan. Kan? Wa annan nafsa la'ammaratun bisu. Itu diri dalam. Tapi kita ada juga qalb, hati. Itu dalaman. Dan pada hati itu ada perasaan, ya, sedih, marah, ada itu semua. Ini dalaman. Baik. Jadi yang kita nak bincang ni, nak bersihkan apa? Bersihkan dalaman. Tazkiyatun nafs. Untuk penyucian diri kita yang dalam. Diri kita yang luar ni kalau nak cuci, kena tanya doktor, kena makan apa? Untuk menghilangkan, buang toksid ke, untuk buang ini, buang itu, jaga diri kita ni. Apa makanan yang baik untuk jantung, apa makanan baik untuk perut, contohnya. Itu orang yang pakar pemakanan, doktor, ahli farmasi, itu dia punya kepakaran. Tapi bagaimana nak membersihkan dalaman? Ini kepakaran ni ada pada siapa? Ada pada ulama-ulama tasawuf, kita sebut. Ulama-ulama yang bincangkan perkara yang berkaitan dengan penyucian jiwa, ya. Walaupun kita dapati, ya, ada sebahagian daripada aliran tasawuf yang menyimpang. Tapi tasawuf itu sendiri sebahagian daripada ajaran Islam. Tak betul kalau ada sebahagian orang kata tasawuf itu sendiri tertolak. Tak betul. Ya. Kerana Nabi kata ada 3 perkara yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi, iaitu tentang apa? Islam, iman dan ihsan. Ya. Maka kata para ulama, ihsan tu ya ini pada pembersihan dalaman. Wa nafsin wa ma sawaha, dan diri kita, jiwa kita ataupun diri kita yang saya kata diri batin tadi, dan penyempurnaan ciptaannya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah akan ilhamkan pada diri kita yang buruk dan yang baik. Maknanya yang dapat ilham untuk buat benda baik atau buruk itu siapa? Diri kita yang dalam. Jasad kita ni pelaksana, ya. Jasad kita ni tukang buat apa yang dikenaki oleh yang dalam kita. Sebab itu nanti di akhirat yang dipersoalkan bukan jasad kita ni. Sebab jasad akan hancur. Yang dipersoalkan nanti diri kita. Kemudian dikembalikan jasad kepada kita di akhirat. Bahkan ada riwayat mengatakan bahawa di akhirat jasad kita tak seperti ini. Jasad kita akan jauh lebih besar. Apa hikmahnya di akhirat jasad kita jauh lebih besar? Kerana untuk menikmati kenikmatan dalam syurga dengan sesungguh-sungguh kenikmatan. Begitu juga untuk orang yang dimasukkan ke dalam neraka, untuk merasai azab dengan sungguh-sungguh azab. Batu jasad kita nanti akan jadi lebih besar. Ini ada riwayat hadis Nabi SAW. Kalau kita baca dalam kitab berkaitan dengan syurga dan neraka, memang ada dinyatakan al-jannatu wan-nar. Baik. Jadi ilham ni kata para ulama mufassirin, fa'alhamaha fujuraha, yang mengilhamkan kejahatan ni siapa? Syaitan. Syaitan yang akan mengilhamkan kejahatan. Alah, tak payahlah pergi masjid awal-awal. Pergi awal-awal pun
Bukan ada apa pun. Kalau orang nak pergi ajak sembahyang jemaah subuh, Allah, jemaah subuh tak payah pergilah, sembahyang kat rumah je. Ataupun tak payah sembahyang lah, rehatlah hari ni. Itu setan. Wa taqwaha, manakala ada diilhamkan juga daripada para malaikat kepada kita dengan ilham yang baik. Ilham fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kemudian Allah sebut qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang menyucikannya. Menyucikan apa? Nafs tadi. Menyucikan dirinya. Maka seperti yang saya sebut tadilah, kalau penyucian luaran, kita tanya doktor, tanya pakar pemakanan, tanya farmasis, apa yang patut kita makan, patut kita jaga. Tapi untuk penyucian dalaman kita ni, kita kena rujuk pada ulama-ulama tasawuf. Tapi yang hakikilah, seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah. Baik. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotorinya. Jadi dalaman kita ni akan bersih dengan apa dan akan kotor dengan apa. Oleh kerana masa kita tinggal lagi 10 minit. Tak sampai 10 minit. 10 minit. Okey. Untunglah orang yang membersihkannya, dan rugilah orang yang mengotorinya. Maka apa yang dapat membersihkan jiwa kita? Yang pertama tentulah pembersihan dengan akidah yang benar. Betul lah, of course lah. Tentulah akidah mesti betul. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Maknanya dengan sesungguh-sungguh berpegang bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Semalam saya bincang dengan seorang Muslim Cina. Tapi nak kata mu'alaf pun taklah, dia dah Islam 10 tahun dah. Cuma orang kita kalau lain pada Melayu je, Muslim, semua kita panggil mu'alaf. Sebenarnya kita dah ada fatwa untuk maluan tuan-tuan Perak ni. Tempoh mu'alaf ni sebenarnya 3 tahun. Tempoh yang dikatakan mu'alaf ni 3 tahun. Sepatutnya, tapi ada kategori lah. Maknanya itu kategori orang yang biasa 3 tahun je. Lebih pada tu tak panggil mu'alaf dah. Kita ni ialah 20 tahun dah Islam dia, pun panggil mu'alaf juga. Dekat pejabat saya tu Ustaz Azmi Chai. Orang panggil ustaz dah. Tapi bila sembang-sembang kat luar, dia berkata, apa ustaz yang mu'alaf kat pejabat agama Ipoh tu? Mu'alaf juga. Padahal dia dah ngajar orang, dah bawa orang pergi Mekah lah, begitu begini kan. Orang tetap panggil mu'alaf juga ya. Maknanya istilah mu'alaf menurut faham orang Melayu. Wahai mu'alaf ni makna orang yang cenderung, baru cenderung kan. Dan ulama bincang mu'alaf ni ada 2 kategori. Satu, mu'alaf yang belum Muslim, artinya cenderung kepada Islam tapi belum. Satu lagi mu'alaf yang sudah Muslim tapi baru belajar. Panggil mu'alaf. Tapi bila dah lebih pada 3 tahun tu, sepatutnya dia sudah bukan mu'alaf lah. Cuma ada kategori lah, kalau orang asli kata dia mungkin ambil masa lebih sikit. Contohnya, atau orang mungkin yang kurang pendidikan ke, dia ada ambil masa lebih sikit. Tapi kalau orang yang berpendidikan ni 3 tahun je mu'alaf, itu maksimum lah. Lebih pada tu dia dah terkeluar daripada mu'alaf lah. Kan? Jadi saya bincang-bincang tu, bincang apa? Bincang pasal bab ketuhanan. Dia kata, dia ceritalah. Maknanya dia kata apa yang dia faham dalam agama dia asal. Rupanya agama mereka dulu, agama Buddha pun sebenarnya punca-punca awalnya dia kata Tuhan yang satu juga. Dia kata begitu. Tapi bukanlah kita kata benar mereka beriman, tidak. Tapi mereka
mereka ada kepercayaan Tuhan yang satu tu. Tapi apa yang mereka pegang, apa yang mereka percaya tu salah. Kan? Tuhan ni ada, iyalah macam Tuhan ni apa nama ni? Ada Tuhan jahat lah. Macam itulah, ada waktu ni jadi jahat, ada dewa jahat, macam-macam lah. Kan? Dewa hantu. Dan mereka pula menyembah apa nama? Kalaupun mereka kata Tuhan yang satu, tapi mereka menyembah bukan Tuhan yang satu. Mereka tidak menyembah Allah yang hakikinya sepatut disembah. Dan dia cerita jugalah, dalam agama dia pun dia ada mazhab-mazhab ya. Ada mazhab yang tak makan lembu ada. Yang veggie kan, tak makan lembu. Lepas tu dia cakap kat saya, Ustaz, sebab apa kita tak boleh makan babi? Sebab apa orang Islam tak boleh makan babi? Dia test saya juga tu. Kan? Mujurlah saya jawab betul. Kan? Risau juga nak jawab. Kan? Mu'alaf tanya kita. Mu'alaf. Ustaz, pasal apa babi tak boleh makan? Saya kata sebab Allah Ta'ala larang. Ini baru betul, dia kata. Nasib baik saya jawab betul. Saya kata kan. Dia kata ada orang kata sebab kuman lah, itulah, inilah. Dia kata tak betul, dia kata. Betul lah kuman ke apa, tak, tapi itu bukan jawapan yang betul. Nanti akan ada uncle-uncle apek-apek cakap, saya daripada kecil sampai besar makan babi tak sakit pun. Macam mana nak jawab? Jadi jawapan Tuhan larang itu yang paling betul. Saya kata, saya jawab macam itu sebabnya ibrah ni maknanya pengajaran daripada kisah Nabi Adam AS. Ya. Kisah Nabi Adam AS. Mengapa bila Allah Ta'ala cipta Adam sebagai khalifah, cipta Hawa, kemudian bagi Nabi Adam duduk dalam syurga, kemudian Allah Ta'ala benarkan Nabi Adam ambil apa saja nak, tapi ada larangan, tetap ada larangan. Wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan hampir dengan pokok ni. Jadi soalan tu sama juga macam tadi. Kenapa tak boleh makan babi? Jadi soalan tu sama juga. Kenapa Allah tak bagi Nabi Adam dekat dengan pokok tersebut? Jawabnya itu ujian Allah untuk menilai kita patuh atau tidak dengan perintah Allah. Itu saja. Babi ni sedap ke? Babi ni apa rasa ke? Itu kita tolak tepi dulu. Bila Allah Ta'ala kata haram, haram. Mana itu sepatutnya yang kita orang Islam pegang. Kenapa haram? Larangan Allah. Itu paling tepat. Dia kata, sebab itu dia kata, adalah sembang-sembang dia kata, kalau kita berdakwah dengan orang bukan Islam, Cina pun kita kena cakap benda tu. Kalau dia tanya kita kenapa babi haram, kita jawab Tuhan tak bagi makan. Itu je. Tak payah pusing-pusing sains kata ni lah semua. Sebab nanti dia kata macam mana kalau saya bela babi tapi kaedah organik. Babi yang tak makan kotor, babi yang tak makan apa, saya bagi dia makan sayur je. Boleh tak makan babi tu? Kan? Baik. Itu habis cerita itulah. Cuma nak cerita bagi bahawa dalam dunia kita ni ada ramai orang yang beragama, ada ramai orang yang zahirnya menyembah Tuhan, tapi hakikatnya dia tidak menyembah Allah yang Esa. Ya. Itulah punca paling utama menyebabkan manusia di akhirat akan rugi, of course lah. Okey. Yang kedua, tentulah pembersihan jiwa kita membersih dengan apa? Dengan melakukan perkara yang wajib, meninggalkan perkara yang haram. Betul, ada orang Arab Badui datang jumpa dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku nak laksanakan ibadat yang wajib sahaja dan aku tinggalkan yang haram, apakah aku masuk syurga? Jawab Nabi, ya, layak masuk syurga. Mana dia buat benda wajib je, tak buat benda sunat. Buat benda wajib je, tapi dalam masa yang sama dia meninggalkan benda yang haram. Baik. Itu yang kedua. Maknanya mudah-mudahanlah kita buatlah benda yang
apa yang boleh membaiki diri kita. Cuma dalam kaedah menyucikan jiwa ni, ya, kita buat ibarat pada jasad kita untuk ekstra, kan. Bila yang wajib ni makna kita makan makanan yang halal, yang baik. Tapi kita ekstra lah sikit makanan yang berkhasiat, ya. Yang sedap-sedap, berkhasiat. Ini ibarat kita menambah amalan-amalan sunat. Seperti apa? Seperti zikrullah, kan. Zikir. Hari Jumaat kita digalakkan memperbanyakkan selawat atas Nabi SAW. Sehingga sebagai ulama bila ditanya, apakah amalan yang paling afdal ataupun amalan zikir yang paling afdal dibuat pada hari Jumaat? Sebahagian mengatakan selawat atas Nabi lebih afdal pada hari Jumaat berbanding zikir-zikir yang lain. Ya. Walaupun umumnya zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah zikir yang paling baik. Ya. Dan yang terakhir, selepas kita melaksanakan yang sunat, jika apabila kita melakukan kesalahan-kesalahan, perbanyakkan istighfar. Lepas itu antara doa yang diamalkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, antaranya apa? Allahumma ighfirli warhamni Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dia kata doa ini memadai, cukup untuk semua kehidupan kita. Pertama minta ampun, yang kedua minta rahmat, yang ketiga minta Allah beri kebaikan dunia, yang keempat Allah beri kebaikan